Silalah Kuala Selangor. Alhamdulillah. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya mungkin ada satu campur satu kalau sempat. Atas tajuk, atas maksud bekalan 3, ya, atas kepala 020,000, 020,100 dan seterusnya. Saya merakamkan Tan Sri bahawa perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 mengendaki Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan seluruhnya dan kemudiannya membentangkan laporan itu. Tan Sri Pengerusi, kita sudah 2 tahun ya mendapati bahawa pembentangan ini selepas daripada pembentangan bajet. Saya mengangkat isu ini kerana perlu untuk kita menambah baiki amalan demokrasi ataupun amalan parliamentary parliamentary kita di Dewan Yang Mulia ini untuk untuk parlimen memikirkan setelah setelah dibelanjakan ya jutaan ringgit untuk persiapan ya audit ini, Tan Sri Pengerusi, apakah hanya begini cara kita bersambilan saja membahaskan isu laporan Ketua Audit Negara ini, yang kalau kita perhatikan terlalu banyak yang dibangkitkan oleh laporan Ketua Audit Negara, yang antara lainnya saya perhatikan 25 Julai sudah siap laporan ini, tapi dibentangkan 17 hari selepas belanjawan, yang antara lain merujuk kepada pelbagai perkara-perkara yang tidak antara lain mengaudit ya penyata kewangan, pematuhan, ya, prestasi dan juga pengauditan pengurusan yang antara lain menyimpulkan ya bagaimana daripada 23 syarikat yang memperoleh keuntungan ya, hanya 10 syarikat saja yang membayar dividen kepada kerajaan bagi 3 tahun berturut-turut ya berjumlah 109 bilion, manakala 4 syarikat yang lain hanya membayar dividen bagi tahun-tahun tertentu saja, dan juga ya sebanyak 20 daripada 25 syarikat telah membayar cukai bagi 3 tahun berturut-turut, yang nyatanya akan berlakulah kehilangan pendapatan bagi negara. Bila masanya kita perbahaskan perkara ini, Datuk Tan Sri Yang Dipertua, Tan Sri Pengerusi, dan juga kalau kita perhatikan bagaimana laporan mengkritik tentang pemberian kontrak yang secara runding langsung, yang antara lainnya menyebutkan tentang double tracking ya padang besar Ipoh padang besar, yang sebab kerana itu ya asalnya perbelanjaan ataupun kosnya RM12.9 bilion pada akhirnya yang telah tertunda 2 kali pada tarikh ya dilepasi tarikh tamatnya itu, berakhir dengan kos overrun yang memakan belanja 3.6 bilion. Banyak lagi perkara-perkara yang disebutkan Tan Sri. Sudah sampai waktunya laporan Ketua Audit Negara ini ya dikendalikan dengan segala kebertanggungjawabannya supaya dapat kita perbaiki ya amalan parliamentary process, parliamentary best practice kita ini, dan saya mahu perkara ini diberikan penjelasan. Sila kalau diizinkan Tan Sri. Tuan Pengerusi, sikit. Tuan Pengerusi. Tuan Pengerusi, Tan Sri Pengerusi, saya juga ada melihat laporan Ketua Audit Negara Negeri Selangor dan Pulau Pinang. Cuma yang saya ingin nak tanya kepada Yang Berhormat, apakah tindakan Kerajaan Negeri Selangor dan juga Negeri Pulau Pinang dalam masa untuk membincangkan laporan yang berkenaan dengan negeri-negeri tersebut? Apakah ada political will Kerajaan Negeri Selangor dan Pulau Pinang untuk juga membawa hujah Yang Berhormat tadi, membahaskannya secara terperinci di Dewan Undangan Negeri masing-masing? Sahabat saya Kota Belud, yang saya yakin ya, menyentuh perkara itu dengan segala berketanggungjawabannya, dan kita mahukan perkara ini berlaku secara bipartisan, Tan Sri Pengerusi. Lalu kalau boleh perkara itu juga boleh dimasukkan dalam ucapan saya sebagai satu teguran yang positif. Tan Sri Pengerusi, satu lagi yang kalau boleh saya diizinkan menyebut, ya akan satu perkara yang agak sensitif ya atas kepala bersabitan dengan JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ya, dalam
urus takbirnya yang bersangkutan dengan 050,000 atas kepala itu, saya sekadar mau mengingatkan Dewan Yang Mulia ini, Tan Sri Pengurusi, betapa JAKIM yang bertanggungjawab menyelaras dan menyeragamkan undang-undang Islam seluruh Malaysia dan juga menguatkan undang-undang syarak di negeri-negeri, ya, mengawal segalanya yang bersabitan dengan kemaslahatan Islam di negara ini. Saya mahu bagaimana apa yang disebutkan oleh Presiden MCA baru-baru ini yang membuat kenyataan jelas, ya, tentang bagaimana negara yang mengamalkan, ya, hudud adalah antara negara yang paling korup, ya, dan juga negara yang punya banyak, ya, jenayahnya. Perkara itu disebutkan, termasuklah terdahulu daripada itu beliau menyebutkan tentang bagaimana negara akan mengalami kehilangan 1.2 juta pekerja seandainya hudud dilaksanakan. Tan Sri Pengurusi, bukan isu hudud yang nak saya bawa di sini, tetapi bagaimana seorang pemimpin, penguasa politik kerajaan Barisan Nasional cukup tidak bertanggungjawab, ya, dalam menyuntik apa yang dikatakan sebagai fear mongering dan scare mongering, ya, dan lebih malang daripada itu, kehadiran dalam Dewan Sancun itu pada Perhimpunan Agung MCA, ya, baru-baru ini dihadiri oleh tidak lain dan tidak bukan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan sekaligus ketika beliau memuji, ya, ucapan Presiden MCA itu, lalu inilah perkara yang sangat terkilan umat ketika menyaksikan penghinaan dibuat oleh, ya, parti yang hari ini nampaknya terlalu desperate untuk mendapatkan sokongan kaumnya dan juga yang lain, sanggup menghina Islam sedemikian. Dan perkara ini JAKIM dan juga, ya, Perdana Menteri harus bertanggungjawab, ya. Apakah UMNO semakin lemah sehingga kan MCA berani, ya, membuat serangan-serangan seperti ini? Tentunya ia cukup mengaibkan agama di negara ini. Ya, Tan Sri Pengurusi, boleh, Yang Berhormat, ya, sekali lagi kata boleh, sila. Ini Short, yes, very short. Saya juga mendengar ucapan Presiden MCA. Tapi saya tengok Yang Berhormat, dia sebenarnya qualified dia punya statement. Satu, dia tidak menghina agama Islam. Yang dia pertikaikan ini, kita mesti ingat konstituensi yang dia nak bercakap ni adalah golongan, ya, penyokong dia, iaitu di kalangan kaum Cina. Dia memberi satu pandangan bahawa negara-negara yang mungkin itu, dia menyebut pasal kerajaan, bukannya pasal agama Islam. Dia tidak menghina agama Islam, tetapi dia cuma mengatakan bahawa negara-negara yang mengamalkan kerajaan itu, something wrong with the government. Macam juga yang pernah dikatakan, kita selalu cakap di sini bahawa hudud itu mungkin bersipas. Itu yang tak berapa betul. Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Saya cukup kecewa lah dengan Yang Berhormat, usaha kalau saya tidak menegur, tidak semestinya saya membenarkan Yang Berhormat bercakap panjang lebar. Ya, Tolong, mesti ada persapahaman di sini, ya. tentu saya cukup menghormati pandangan Tan Sri Pengurusi. Saya Dan saya dapati ada memo ditulis ini timbalan bahawa Menteri seharusnya boleh menjawab sudah jam 5, sekarang sudah jam berapa? Ya, sikit ni kalau rasa boleh, Tan Sri. Bagi 30 saat pada dia. Lagipun ini periksa jatuhkuasa, ya, bukannya dasar. Yang berkuasa, yang saya tertarik apa yang dibawa oleh Yang Berhormat. Siapa lagi daripada BN dulu? Tenom, selepas Tenom satu lagi saya bagi Rasa, selepas itu Menteri boleh menjawab. Bukan. Kepala Kai, saya serah. Tan Saya Sri, hanya mencelah dia. Tan Sri, Tan Sri, saya Tan hanya Sri, mencelah. Beban tak ada peluang ni. Berkenaan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Kuala Selangor terhadap Presiden MCA Chua Soe Leng dalam ucapannya semalam, saya amat terkilan dengan dakwaan dia bahawa dia mengatakan bahawa dia bersetuju dengan apa yang dibawa oleh Senator Heng. Dia kata seolah-olah apa yang dikatakan ini oleh mencelah ke apa? Ya, mencelah. Apa yang dibawa oleh Yang Berhormat Tuan Guru, seolah-olah dia kata PAS menggalakkan orang Islam merogoh wanita bukan Islam. Saya merasa bahawa ini adalah kenyataan yang paling biadab oleh MCA. Ahli-ahli Yang Berhormat. Chua Soe Leng adalah Presiden MCA yang paling biadab dalam sejarah ini. Ahli-ahli Yang Berhormat, apabila saya biarkan berhujah, ingat
jangan cetuskan seperti tadi. Jangan hiritkan perkara politik di luar. Tolong. Kalau tidak Kuala Selangor, lain kali saya tidak akan panggil ahli yang berhormat yang dalam pikiran saya mencetuskan seperti apa yang berlaku. Itu hak saya, kuasa saya. Terima kasih Tan Sri Pengurusi. Sila gulung yang berhormat. Ya, saya sudah pun hampir menggulung landing dah ni, tapi apa yang dinyatakan oleh rasa itu, ya, ada satu perspektif, satu pandangan dan satu rakaman fakta yang telah pun Tan berlaku. Sri, saya rasa ni biadab Tan Sri menuduh satu perkataan yang paling hina kepada seorang Tan Sri pemimpin. Pengurusi, Jadi kalau ini boleh isu saya- Dia politik menghina. sebenarnya. Itu adalah saya katakan Dan fakta sebenarnya. Kalau Masih dia ada sebut berhormat, dengan ada berhormat. kenapa Tolong tak tidak kepada pada DAP? DAP. DAP yang menentang sangat. Kenapa dia tak Dia berani? cukup, Tan Sri. Kenapa dia tak perlu kritik Tan DAP? Sri, saya landing. Tutup mulut. Tak berani. Ahli yang berhormat, ahli yang Mau berhormat. memperbetulkan Ahli Choi yang Solat berhormat. ni. Ini yang paling teruk sekali. Ahli yang Kita berhormat. kecewa. Boleh duduk Tan dalam Sri. Ahli yang berhormat. Cakap, you tak cakap apa-apa pun. Senyap. Sudahlah, pas menghina dapat pun. standard DAP cakap DAP anti hina kepada Islam hudud. lagi. Sudahlah, ahli yang berhormat Sri Gading. Senyap. Tan Sri. Tak Kuala cakap Selangor apa-apa. duduk. Inilah ini. Konon. Pokok senang. Depa setujulah DAP maknanya tak Perdana apa. Menteri duduk saja nganga. Pengurusi DAP ada buka Ada kata yang berhormat. apa dia kata tentang hudud PAS. Ahli yang berhormat. tak Sri ada Pengurusi. hudud PAS, hudud Islam okey. Ahli yang berhormat, Saya- cukuplah ahli yang berhormat. Di luar sana itu cukuplah politiking. Di cyberspace cukuplah. Di Facebook cukuplah. Di blog cukuplah. Jangan lagi bawa di sini. Ya. Tan Sri, Janganlah ahli yang berhormat. Tolonglah. Buat rumusan. Rumusan, Tan Sri. Rumus. Selepas Rumus itu saya saya minta landing Menteri dengan menjawab. mengatakan Tan Sri Saya tidak Pengurusi. tahan lagi. Ya, Tan Sri Pengurusi, saya sebutkan ini bukan atas nada politik, tetapi kebertanggungjawaban, dan JAKIM bertanggungjawab. Ya, kita tak kota belut ke Sri Gading ke yang mau membela MCA satu hal, tetapi JAKIM mesti menegaskan pendiriannya atas satu penghinaan yang dilakukan oleh Presiden MCA Choi Solat. Terima kasih Tan Sri. Sila Menteri. Dan Menteri disokong oleh sila Perdana jawab. Menteri.